Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Satu data ataupun satu maklumat yang pasti mengejutkan ramai. Saudara-saudara, setelah kita mendengar antara pemimpin yang pernah menjadi Perdana Menteri, sekarang mereka sebagai bekas Perdana Menteri. Beberapa siri kita dengar episod Perdana Menteri terpalit dengan rasuah. XPM, bukan Perdana Menteri hari ini, bukan Anwar Ibrahim. Tapi kita dapat lihat, pertama, antaranya Najib Razak kini berada di penjara. Seterusnya Muhyiddin Yassin terpalit dengan rasuah, kes mahkamah. Dan seterusnya pula yang terbaru, Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Saudara-saudara, setelah beberapa rekod ini, beberapa maklumat ini keluar, rakyat Malaysia digemparkan dengan kes ini yang melibatkan bekas Perdana Menteri. Akhirnya, saudara-saudara, saya telah mendapat satu maklumat melalui TikTok Nazilin Unity Channel. Tapi beliau post di TikTok, account TikTok Nazilin. Di sini saya akan paparkan gambar rekod Sakau PM Malaysia. Najib 9 tahun, RM 2.3 bilion. Muhyiddin 22 bulan, RM 600 juta. Ismail Sabri 11 bulan, RM 150 juta. PMX 27 bulan, RM 0.00. Saya tak nak cakap lah, takkanlah PMX pun nanti akan terpalit rasuah pula. Kita harap perkara itu dihentikanlah. Nanti jadi normal pula bagi Perdana Menteri yang akan datang. Oke, saudara-saudara, di sini saya ada selitkan beberapa produk. Anda boleh lihat, klik produk ini, mana satu yang sesuai dengan Anda, ngam di hati, ngam di mata. Jangan lama-lama, tekan produk itu. Order macam biasa, order macam dekat Shopee. Harga cukup murah, cukup berpatutan. Saudara-saudara, melalui rekod yang saya lihat ini, Najib kini berada di penjara. Tak payah cakaplah, hari ini beliau sudah ditangkap, sudah masuk penjara. Muhyiddin Yassin pula memerintah selama 22 bulan, RM 600 juta. Adakah dengan ini sebenarnya Muhyiddin memang benar-benar sakau RM 600 juta? Begitu juga Ismail Sabri, 11 bulan jadi Perdana Menteri. Benarkah Ismail Sabri menyakau RM 150 juta? Manakala PMX pula 27 bulan setakat ini, dan sehingga hari ini rasanya belum lagi ada kes rasuah ataupun rekod-rekod sakau melibatkan nama Anwar Ibrahim. Diharapkan tiadalah, supaya takut pula nanti orang kata, dulu Ismail Sabri nampak macam oke, tapi kenapa tiba-tiba selepas beliau letak jawatan, selepas beliau tidak lagi memegang jawatan PM, tengok tiba-tiba nama beliau terpalit dengan rasuah. Kita tidak mahu perkara itu diulang semula. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, tak tahu benar atau tidak, tapi ini hanya perkongsian saya melalui sumber yang saya dapat daripada channel TikTok ini. Apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, setelah Ismail Sabri, Perdana Menteri ke-9, sepatutnya dipanggil SPRM, tetapi ditangguhkan atas faktor kesihatan Perdana Menteri ke-9 tersebut. Lalu SPRM bertemu dengan dokter yang merawat Ismail Sabri, dan pada akhirnya ini satu berita terkini, bertarik 11 Mac 2025. Ini adalah keadaan terkini Ismail Sabri. Kalau nak cakap Ismail Sabri kritikal dalam kesehatannya, mungkin kita tidak boleh cakap lah sebab belum ada pengesahan. Nak cakap kritikal dalam keadaan politiknya pun tak tahulah, sebab beliau kini sudah jadi suspek di dalam siasatan RM 170 juta dan juga penemuan jongkong emas. Kesehatan Ismail Sabri belum pasti. 13 akaun bernilai lebih RM 2 juta dibekukan. Adakah ini satu lagi penemuan lebih RM 2 juta yang mengejutkan? Saudara-saudara, di sini saya ada selitkan produk. Silalah tengok shopping dekat sini. Anda boleh klik
Tengok mana satu, jalan-jalan. Tengok mana satu yang sesuai dengan Anda, sesuai di mata, sesuai di hati. Jangan lupa klik produk itu. Order macam biasa, sangat mudah. Order dekat Shopee. Tekan saja produk tu, order dekat Shopee. Harga sangat berpatutan, sangat murah. Ini akan bantu saya dan membantu untuk kembangkan lagi channel ini. Di dalam artikel daripada Sinar Harian, tahap kesihatan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri selepas cuti sakitnya tamat masih menjadi tanda tanya apabila doktor yang merawatnya tidak dapat mengesahkan sama ada beliau boleh dirakamkan keterangan atau sebaliknya. Jadi tertanya-tanyalah ramai orang, kenapa Dr. Ismail Sabri sendiri tidak dapat mengesahkan sama ada beliau boleh dirakamkan keterangan atau sebaliknya, sama ada beliau boleh menghadirkan diri di SPRM ataupun tidak dapat menghadirkan diri. Adakah di sini beliau ini nak mengelakkan, nak larikan diri kah, hilang kah? Entahlah. Menurut sumber SPRM, sebelum ini telah merakam keterangan doktor berkenaan bagi membantu siasatan. Hasil rakaman percakapan doktor itu, beliau tidak dapat mengesahkan keadaan kesihatan Datuk Seri Ismail Sabri. Sekiranya beliau sihat, keterangan boleh diambil oleh SPRM, katanya pada Selasa. Selain itu, sumber berkenaan turut memaklumkan bahawa sebanyak 13 akaun bank dianggarkan bernilai lebih RM2 juta telah dibekukan setakat ini bagi membantu siasatan. Sebelum ini, SPRM telah merekodkan keterangan 36 individu dalam siasatan berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri ke-9 itu. Jadi antara persoalan seterusnya, siapakah 36 individu tersebut? Baru-baru ini saya ingat ada orang komen di dalam channel ini berkata, siasat juga menteri-menteri waktu era Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Adakah dengan ini menteri-menteri PN, menteri-menteri era Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri pada ketika itu, antara 36 saksi ini, tak tahulah mereka terlibatkah, tidakkah? Kita nantikan sajalah apa yang akan berlaku selepas ini. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, selain lagi ceritanya, selain daripada isu Perdana Menteri ke-9, isu rasuah yang kita dengar, antara yang menjadi top story ataupun antara yang menjadi hits di kalangan rakyat Malaysia dan khususnya di negeri Sabah ialah berkaitan dengan skandal rasuah Sabah. Kali ini ada perkembangan terkini yang melibatkan nama speaker Dun Sabah. Video skandal Sabah baru RM350,000 muncul. Speaker dakwa bohong. Sebuah video baru berkaitan skandal Sabah muncul dengan kandungannya memaparkan perbincangan melibatkan speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sabah, Kazim Yahya. Oke, baik saudara-saudara, di sini saya ada selitkan beberapa produk. Anda boleh lihat mana satu produk yang sesuai dengan Anda. Ngam di hati, ngam di mata, jangan kasih lama, tekan produk itu. Order sangat mudah dan sangat simple. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Usahawan yang mengeluarkan video tersebut ke-9 sejak November tahun lalu mendakwa bahawa dia memberi rasuah kepada beberapa adun Sabah sebagai pertukaran untuk lesen penerokaan mineral. Pembocor maklumat itu juga mendakwa Kazim menggunakan kedudukannya untuk meminta projek daripada Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor. Namun, speaker tersebut menafikan dakwaan berkenaan dan menyifatkan ia sebagai pembohongan. Saya dengan tegas menafikan dakwaan tidak berasas ini. Ia adalah pembohongan yang nyata bertujuan untuk mencemarkan reputasi saya. Saya tidak pernah menggunakan kedudukan saya untuk meminta atau menerima sebarang projek. Saya memberi amaran keras terhadap penyebaran kenyataan fitnah dan palsu. Sekiranya ada mana-mana pihak menerbitkan atau menyebarkan dakwaan sedemikian tanpa asas yang sah, saya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan. Undang-undang bagi melindungi integriti saya, katanya kepada Malaysia Kini. Persoalannya,
dalam artikel ini berkata, pada satu ketika Kazim menawarkan untuk memulangkan Rm350.000, tetapi usahawan tersebut yang suaranya telah diubah dan wajahnya tidak kelihatan menolaknya. Kalau benarlah speaker Don Sabah ini terlibat dengan rasuah ini, orang-orang di Sabah, rakyat Sabah pasti akan mulai bersuara. Adakah mereka ingin speaker Don Sabah ini juga dikenakan tindakan undang-undang sehingga dipecat kalau benar beliau ini betul-betul didapati bersalah? Berkaitan dengan ini, apa komen Anda?